Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini tajuk kita ialah pengurusan mental dan emosi. Tajuknya ialah emosi saya. Boleh rujuk buku teks muka surat 73. Jadi sebelum kita mulakan, kita nak tahu dulu objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui pelbagai emosi iaitu gembira, sedih, takut, marah dan malu. Yang kedua, memberi contoh perasaan yang dialami iaitu gembira, sedih, takut, marah dan malu. Okey. Jadi, sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, apa perasaan kamu pada hari ini? Adakah kamu rasa marah sebab kena belajar? Ataupun kamu rasa sangat gembira sebab nak belajar? Ataupun kamu rasa sedih sebab kena paksa belajar? Atau takut sebab kalau tak belajar nanti kena marah dengan mak dan ayah? Ataupun kamu rasa malu kalau kamu seorang je yang tak belajar? Okey. Jadi apa perasaan kamu pada hari ini? Gembira ke? Sedih ke? Takut ke? Marah atau malu? Okey kelas, tak apa. Kita tinggalkan dulu. Jadi kita tengok. Kamu ingat tak lagi pada hari pertama kamu bersekolah di SK Taman Seri Rembau? Apakah perasaan kamu? Adakah kamu takut macam kawan ni? Dia takut nak pergi sekolah, takut nak jumpa cikgu, takut nak jumpa orang. Adakah dia rasa malu sebab dekat sekolah ramai kawan, dia rasa malu dengan kawan-kawan baru dia? Ataupun dia rasa sangat marah? Ataupun kamu rasa sangat marah sebab kena sekolah, sebab waktu tu dah lama cuti kan, tiba-tiba kena sekolah, kamu rasa marah? Ataupun kamu rasa sedih sebab kamu dipaksa sekolah, sedihnya kena sekolah? Ataupun kamu rasa sangat gembira, tak sabar nak sekolah? Apa perasaan kamu pada hari pertama? Okey. So, inilah yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu 5 emosi yang kamu hendak belajar pada hari ini, iaitu perasaan takut, marah, malu, sedih dan gembira. Okey, kita tengok apa maksud emosi. Maksud emosi ialah perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Maksudnya perasaan tu pada jiwa kita, bergantung kepada situasi. Contohnya kalau macam situasi tu menyebabkan kita jadi marah, jadi kita akan marah lah. Kalau situasi tu menyebabkan kita rasa dihargai, kita akan rasa seronok. Kalau perasaan tu membuatkan kita menangis, so itu maksudnya kita berasa sedih. Okey, mari kita tengok contoh-contohnya. Sedih. Contoh sedih. Ahmad sedih kerana ibunya telah meninggal dunia. Siapa gembira yang ibunya meninggal dunia? Tak ada kan? Semua orang sedih kerana sama ada ibunya ataupun ayah dia, adik-beradik dia meninggal dunia. Ini adalah perasaan sedih dan ini adalah situasinya, iaitu ibunya telah meninggal dunia. Kan? Nenek kita meninggal dunia, kita rasa sedih. Atuk kita meninggal dunia, kita rasa sedih. Ibu bapa kita meninggal dunia, adik, kita rasa sedih. Ahli keluarga kita semua meninggal dunia, kita berasa sedih. Dan satu lagi ialah kamu berasa sedih kerana dimarahi oleh ibu kamu. Kenapa kita sedih? Sebab ibu kita adalah seorang yang sangat sayangkan kita.
kita tahu ibu kita sayang kita, tiba-tiba ibu kita marah, so kita akan rasa sedih. Okey, jelas ya. Okey, kita tengok contoh kedua, gembira. Okey, Siti gembira mendapat hadiah pada hari lahirnya yang ke-7 tahun. Dia dapat hadiah. Contohnya dia dapat basikal baru, ataupun dia dapat apa yang dia suka, teddy bear yang besar, ataupun dia dapat mainan yang baru. Okay? Jadi dia suka, dia dapat kek, makan KFC, makan macam-macam, dia rasa gembira. Okay. Satu lagi contohnya, kamu merasa gembira kerana dapat berkelah di air terjun bersama ahli keluarga. Ya, kita dapat spend time dengan keluarga kita, dengan adik, dengan kakak, dengan ibu bapa kita, sama-sama berkelah, mandi sungai, mandi air terjun, kita bakar-bakar, barbecue, bakar ayam, bakar sosis. So itu membuatkan kita berasa gembira. Okey, contoh yang ketiga, iaitu perasaan takut. Okey, ibu memarahi kamu, kamu rasa takut. Betul, sebab bila ibu marah kita, satu, kita rasa sedih, satu lagi kita akan rasa takut. Sebab apa? Sebab kita tak nak ibu kita marah lagi, so kita akan rasa takut. Kenapa takut? Sebab kita takut atas kesalahan yang kita buat. Contohnya macam kamu terpecahkan cawan, ibu kamu marah. Kamu sepahkan rumah, ibu kamu marah, so kamu akan rasa takut. Okey, contoh yang kedua, Ahmad takut kerana tersesat di hutan seorang diri. Itu memang takut lah. Sebab apa kita tersesat di hutan seorang-seorang? Kita tak tahu hutan tu macam mana, ada binatang buas, ada binatang yang berbisa, kita seorang-seorang dalam hutan. Okey, kita merasa takut. Okey, perasaan seterusnya ialah malu. Okey, malu contohnya macam ni, Karim malu hendak memperkenalkan dirinya di hadapan kelas. Contohnya cikgu datang, cikgu masuk, okey Karim, datang ke depan, okey kenalkan diri. Dia malu-malu nak cakap, dia pun cakap suara pelan-pelan, tak dengar. Itu malu. Okey, itulah namanya malu. Dia malu nak berhadapan dengan orang, dia malu nak bercakap. Sama juga macam Siti ni, Siti malu hendak bercakap dengan kawan-kawan baru di kelasnya. Contohnya macam kamu tahun 1 kan, mula-mula masuk sekolah, tak jumpa, tak kenal kawan-kawan, tak pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa. Jadi kita rasa malu nak cakap dengan kawan kita, tapi sebenarnya kita nak cakap, kan, kita nak cakap dengan dia, tapi kita malu. Okey, itu adalah contoh perasaan malu. Okey, kita tengok perasaan seterusnya, marah. Okey, marah ni contohnya, Swilen berasa marah apabila diejek oleh rakan-rakan sekolahnya. Okey, marah ni dia marah ni dia berkaitan dengan kita punya diri kita. Contohnya, orang ejek kamu sebab pakaian kamu kotor. Orang ejek kamu, budak miskin. Sebenarnya bukan budak miskin, tapi sebab terkena pakaian. Walaupun pakaian kamu terkena sambal waktu makan nasi, tapi sebenarnya walaupun orang tu miskin, kita tak boleh ejek dia miskin, berdosa. Okey, so siapa-siapa saja yang ejek kita, kita akan rasa marah. Okey, tak kira lah macam mana sekalipun, bila dia ejek kita, ada orang ejek kita, kita akan rasa marah. Dan orang yang ejek kita tu akan berdosa, sebab dia saja ejek. Ejek tu lebih kurang seperti menghina orang lain, dan hukumnya berdosa. Okey, yang kedua,
Adik mengoyak buku latihan kamu. Kamu rasa marah. Yes. Kamu tengah buat kerja sekolah, saya bagi kerja sekolah, tiba-tiba adik datang, adik koyakkan buku latihan kamu. Kamu pun marah. Adik ni. Ni. Betul tak? Itu perasaan marah. Kita akan rasa marah bila ada orang ganggu kita, bila ada orang kacau, bila ada orang buat sesuatu pada barang kita. Okey. Jadi kelas hari ini kamu telah belajar mengenal 5 jenis emosi, iaitu sedih, gembira, malu, marah dan juga takut. Dan juga kamu juga telah belajar contoh-contoh situasi bagi ke-5 emosi ini. Jadi murid-murid, saya ada sediakan kerja rumah untuk kamu. Nanti saya minta kamu tolong siapkan, dan jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.